Okey, hai semua. Apa khabar anak-anak cikgu hari ni? So, hari ni kita nak belajar tentang peraturan di bilik sains. Okey, walaupun kita tak pergi ke bilik sains buat masa ni kita tidak ada pergi ke bilik sains, tapi tak apalah, kita belajar dulu. Nanti bila kita dah akan pergi ke bilik sains, kamu dah tahu dah nak buat apa. Okey, jadi kita mula. Okey, peraturan-peraturan yang perlu sentiasa dipatuhi dan diamalkan di mama sains ataupun di bilik sains. Okey, yang pertama, sebelum kita masuk pula. Bila kita dah masuk lah, pastikan kita buka pintu dan tingkap. Okey, tujuannya adalah untuk pengudaraan yang lebih baik dan untuk pencahayaan supaya lebih jelas, boleh nampak apa yang kita lakukan. Sebabnya dalam bilik sains ni kita akan buat eksperimen, akan melibatkan bahan kimia, akan melibatkan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi bila kita nak buat eksperimen sesuatu, kita kena pastikan tu cahaya cukup terang supaya kita nampak apa yang kita buat. Okey, seterusnya pakai kasut yang bertutup. Pastikan kasut yang kau pakai tu bertutup kan. Tapi kita pergi sekolah kan, memang kasut kita bertutup, betul tak? Sebab apa? Bila kita pakai kasut yang bertutup ni, kita akan untuk elakkan daripada kecederaan lah. Takut barang tu terjatuh atas kaki kita kan. Berbahaya lah. Sebab tu kita kena pakai kasut yang bertutup. Okey, seterusnya semasa menjalankan aktiviti. Maknanya bila kita dah masuk dalam, kita dah buka pintu, kita memang pakai kasut. So, masa kita tengah buat aktiviti pula, apa yang kita kena buat? Kita kena pastikan kita gunakan peralatan tu dengan cermat. Okay, so kita kena elakkan daripada barang tu terjatuh. Barang-barang macam, sebabnya kan ada bika-bika kaca, ada balang kaca. So, berbahayalah kalau terjatuh. Dan juga bahan-bahan sains, contohnya bahan-bahan kimia, bahan-bahan yang kita gunakan untuk kita buat eksperimen. So, semua bahan-bahan tu pastikan kita guna dengan baik supaya tidak jatuh. Okey, jangan juga menconteng ataupun merosakkan peralatan sains, sebab barang-barang sains ni semua barang berharga, barang yang mahal, dan ianya perlukan kos yang tinggi. Kalau kita dah rosakkan, kita nak ganti semula. Kegunaan ini adalah bukan untuk kita saja, betul tak? Untuk kegunaan orang lain juga. So, kita kena pastikan kita pakai barang tu dengan cermat. Okey, selepas kita menjalankan aktiviti, apa kita kena buat? Pastikan kita tinggalkan makmal sains dengan keadaan yang bersih, susun kerusi semula dan pastikan suis lampu, suis kipas ditutup bagi mengelakkan pembaziran elektrik. Okey. So, kenapa kita kena patuhi peraturan ni? Kenapa kita nak kena patuhi peraturan di makmal sains? Okey, yang pertama, supaya kita dapat disiplinkan dan membolehkan kita mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Sebab apa? Bila kita dah dekat pemasan, kita dah buat untuk jaga kebersihan, jaga bercermat. So, kalau kita kat rumah pun kita akan buat benda yang sama juga. Betul tak? Okey. Yang keduanya, elakkan dari sebabkan kemalangan dan kecederaan yang tidak diingini. Macam saya cakap tadi lah, barang-barang kat Mama Sains ni, barang yang berbahaya. Ada kaca, ada yang bahan kimia. Jadi kita kena hati-hati untuk elakkan daripada sebarang kemalangan ataupun kecederaan. Sebab tu bila kita dekat dalam makmal sains ni, kita tak boleh main-main. Betul tak? Okey. Satu lagi, kita nak elakkan daripada kebakaran. Sebab ada juga eksperimen sains dia melibatkan penggunaan api dan menggunakan barang elektrik. So, kita tak boleh bermain dalam, tidak boleh salah guna ataupun bermain-main dalam makmal sains, sebab kita nak elakkan daripada kebakaran. Dan last sekali, untuk elakkan daripada keracunan makanan ataupun keracunan udara. Sebab itulah kita kena buka tingkap besar-besar supaya ada pengudaraan yang baik. Contohnya kalau ada bahan kimia yang leaking, kan bocor, kebocoran gas ke apa ke, kita boleh elakkan daripada keracunan udara. Okey, itu saja untuk hari ini anak murid. So, cikgu harap semua dah faham. Kita ulang sikit lagi tentang peraturan-peraturan di makmal sains supaya kita tidak lupa. Sebelum kita masuk makmal sains, pastikan buka pintu, buka tingkap untuk pengudaraan dan cahaya yang baik. Yang kedua, pastikan kamu memakai kasut yang bertutup untuk elakkan daripada kecederaan. Yang ketiga, semasa menjalankan aktiviti, pastikan kamu gunakan peralatan sains dengan cermat dan elakkan daripada barang-barang ataupun bahan sains itu terjatuh. Yang keduanya, untuk semasa menjalankan aktiviti, pastikan kamu tidak menconteng ataupun merosak peralatan sains. Pastikan makmal sains sentiasa berada dalam keadaan yang bersih dan kemas. Okey, selepas menjalankan aktiviti pula, pastikan kerusi disusun semula, barang-barang diletakkan balik semula, pastikan suis dan lampu ditutup bagi mengelakkan pembaziran elektrik.
Okey, itu saja. Saya harap semua dah faham peraturan-peraturan di bilik sains ataupun di Mama Sains. Saja, bye.